الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم اللهم صل على Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan masjid, yang dikasihi para alim ulama, para asatizah muslimin muslimat, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita semua pada malam ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah. Hidup dalam ketaatan merupakan satu kemuliaan. Walaupun satu orang itu dikurniakan umur yang panjang, hidup dalam ketaatan merupakan satu nikmat. Tetapi umur yang panjang hidup dalam keingkaran itu merupakan satu kerugian yang besar. Maka pada malam ni kita syukur pada Allah, kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat ya. Dah makan ke belum? Belum. Patutlah lemah semacam. Tapi rupa-rupa semua senyum saya tengok. Wajah ada seri. Masya Allah. Ni mesti ibadat malam tak pernah tinggal ni. Orang biasa tak tinggal ibadat malam, buktinya kuliah maghrib ni banyak mengantuk. Sebab malam kia mulai kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah, nama Allah Subhanahu wa taala, saya ni kali pertama, bukanlah kali pertama, kuliah maghrib ni kali kedua lah sini. Biasa saya dengan ibu-ibu semua kuliah muslimat pagi-pagi. Jadi hari ni semua boleh berkumpul pada malam ni, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Biasa saya kuliah duha dengan ibu-ibu. Bapak-bapak tak ada lah. Sebab kata mereka, ibu-ibu kata bapak-bapak pagi-pagi ni biasa basuh baju, masak-masak, jemur kain. Jadi bagi ibu-ibu pula yang kuliah. Jadi malam ni dua-dua dah berkumpul lah. Ibu bapak semua datang, alhamdulillah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Pada malam ni kitab saya yang saya bawa, Rahsia Kematian, karangan Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Kitab apa tuan-tuan? Rahsia Kematian. Boleh ke malam-malam macam ni cerita mati tuan-tuan? Bolehlah cerita mati. Bukan cerita hantu pun, cerita mati. Yang mana mati ni kita semua akan lalui. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 185.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Hafal tak surah ni? Hafal Ustaz, sampai maut je hafal. Hujungnya tak hafal dah. Tuan-tuan, setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan merasai kematian. Saya dan tuan-tuan semua akan rasa satu kesakitan yang kita tak boleh cerita dekat orang. Tuan-tuan sakit gigi boleh cerita macam tu rasa sakit gigi. Tuan-tuan ada pengalaman aksiden patah kaki, kita boleh cerita, oi doktor tarik tulang aku nak samakan sakit. Tak bius tak apa nak betulkan tulang bengkok tu, tarik dulu. Barulah dia balut, baru masuk van ambulans, baru pergi ambulans. Boleh cerita. Tapi ada satu kesakitan yang tuan-tuan tak berpeluang nak cerita dekat orang. Itulah sakit sakaratul maut. Sakit tuan-tuan, tak percaya, cuba. Jangan cubalah mati juga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua orang akan rasa mati. Apakah syarat untuk mati? Syarat untuk mati tunggu tua ke? Adakah syarat nak mati kena rambut beruban dulu, wajah kena tua, dah pencen sebagainya, usia lanjut baru mati? Tidak. Syarat mati tak payah tunggu tua, tak payah tunggu rambut beruban, tak payah tunggu pencen. Syarat untuk mati hanyalah satu, yakni hidup. Syarat bagi mati adalah hidup. Dalilnya mana Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup mesti kena mati. Itulah syarat nak mati. Sebab tu ada orang mati, usia muda mati, usia tua mati, budak mati, yang tua pun mati juga. Mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ada siapa yang terlepas daripada kematian. Dia suka ke, dia tak suka ke, sedia ataupun tidak ke, pasti akan bertemu dengan kematian. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana dengan orang yang mati hari Jumaat? Adakah dia terlepas daripada azab kubur? Tuan-tuan, memang ada bahagian orang mukmin yang meninggal dunia hari Jumaat. Tapi syarat mesti dia mukmin. Kalau baru lepas merempit, berjudi, mabuk, aksiden hari Jumaat, tak jadi juga. Tetapi tak bermakna orang yang tak meninggal dunia hari Jumaat dia tak dapat kelebihan itu. Tuan-tuan, Nabi meninggal hari apa? Isnin. Kita duk sambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal. Tarikh itu jugalah Nabi wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi juga wafat tarikh 12 Rabiul Awal. Nabi juga sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, Nabi meninggal dunia hari Isnin. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kenal tuan-tuan Abu Bakar? Tak kenal Ustaz. Abu Bakar khalifah pertama lepas Rasulullah, itulah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, dia nazak, dia sakit tenat hari Ahad. Hari Ahad dah rasa sakit, dah rasa tenat. Dan dia terfikir esok hari Isnin. Dia pun doa kepada Allah, ya Allah, kalau kau nak matikan aku, matikanlah aku hari esok, hari Isnin. Aku nak sama hari kematian aku macam Rasulullah, hari Isnin. Memang benar, esoknya hari Isnin, Abu Bakar As-Siddiq menemui kematian. Makamnya di mana? Kubur Abu Bakar sebelah dengan Rasulullah. Di Madinah, Masjid Nabawi, di bawah kubah hijau itu, sebelah makamnya Rasulullah, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Mata Allah Subhanahu wa taala, hari Senin. Tuan-tuan, hari ini hari Selasa. Lagi beberapa hari lagi hari Senin. Siapa yang sedia angkat tangan? Sedia apa Ustaz? Penat saya cerita mati hari Senin, tak ada yang angkat. Mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, mana kata mata Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang Allah bagi pada Rasulullah SAW, sampai sahabat Nabi pun nak ikut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cerita sikit hari kewafatan Rasulullah sepenuh bulan Rabiul Awal kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Di dalam khutbah terakhir Rasulullah, Nabi berkhutbah. Nabi baca satu ayat Al-Quran yang mana ini merupakan wahyu terakhir yang Nabi bacakan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Nabi baca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Nabi baca ayat ni, Nabi kata, pada hari ini, Allah sebut, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai agama. Ni ayat penutup. Inilah khutbah terakhir Rasulullah. Nabi baca ayat ni nak bagi tahu bahawa Islam sudah sempurna. Agama yang Allah redha adalah agama Islam. Nanti ada orang kata, "Ustaz, agama ni kan banyak." Agama ni banyak, memanglah, tetapi yang Allah kata Allah redha adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Agama yang Allah redha adalah Islam. Nanti ada pahaman kata, "Ustaz, agama ni semua sama je, Buddha ke Kristian ke, sama je." Tak. Allah kata, "Lakum dinukum waliyadin." Untuk kamu agama kamu, kami agama kami. Inilah ayat nak bagi tahu agama tak sama. Surah Al-Kafirun kita baca tu. Nak bagi tahu agama ni tak sama. Islam lah, jangan dah sama-sama kan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Nabi baca surah Maidah dalam khutbah terakhir Rasulullah sebelum Nabi dijemput oleh malaikat maut. Di hujung-hujung hayat Rasulullah, Nabi baca ayat, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatmu kepadamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama. Maka orang Islam bila dengar Nabi baca ayat ni, semua bersorak, semua gembira. Ye, Islam dah menang, Islam dah sempurna, Islam dah lengkap. Semua bersorak. Dah tak ada dah ayat Quran turun, Quran dah sempurna, dah lengkap. Semua bersorak, gembira, kecuali seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tuan-tuan, dia duduk, dia menangis tunduk. Maka Umar tengok Abu Bakar menangis, Umar pun jadi faham, Umar menangis. Abu Bakar menangis sebab Abu Bakar dia faham. Abu Bakar As-Siddiq orangnya ilmunya ke depan. Orang lain baca Quran faham zahir, tapi Abu Bakar ilmunya ke depan. Dia orang yang paling memahami arti Quran setelah Rasulullah. Itulah Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar dia menangis. Orang lain dia seronok, Islam dah sempurna, seronok. Maka bila kawan-kawan lain, para sahabat yang lain tengok Abu Bakar menangis, Umar menangis, maka mereka pun ikut menangis. Yang awalnya gembira ikut menangis. Bila semua menangis, yang menangis bukan faham apa yang Abu Bakar faham. Kemudian mereka tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kan Nabi kata Islam dah sempurna kan? Kenapa kau menangis?" Abu Bakar kata, "Faham tak apa kata Nabi? Faham tak maksud Rasulullah?" Lebih kurang beginilah ayatnya, tuan-tuan. Kalau Nabi kata agama sudah sempurna, kalau Nabi kata agama sudah lengkap, agama sudah sempurna, apa lagi tujuan Nabi nak ada bersama dengan kita? Apa lagi sebab Nabi nak tinggal bersama dengan kita? Maknanya apa? Maknanya Nabi nak pergi dah, Nabi nak balik dah. Bila semua dengar, semua faham, mereka sambung menangis. Baru faham ayat ni menandakan Nabi nak balik dah, Nabi nak pergi, nak wafat dah. Menangis orang Islam, menangis. Maka 12 Rabiul Awal, hari Isnin, subuh tu Nabi tak larat sebenarnya nak pergi masjid. Itu pun dia papah. Nabi tak larat nak jadi imam. Nabi suruh Abu Bakar As-Siddiq jadi imam.
Itulah isyarat selepas Rasulullah, Abu Bakar layak dilantik sebagai khalifah. Lepas sembahyang subuh, Nabi masuk dalam rumah Nabi. Sebab rumah Nabi dengan Masjid Raudah tu sebelah-sebelah je kan. Siapa yang pernah pergi Raudah dengan makam Rasulullah, tu rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi masuk rumah. Nabi pesan kepada anaknya Fatimah, nak, bapak pagi ni tak nak terima tetamu, bapak nak rehat. Bapak nak rehat. Nabi susah kata bapak nak rehat. Tiba-tiba datang satu orang ketuk pintu rumah Rasulullah, ketuk pintu rumah Nabi. Anaknya Fatimah pun buka. Anak dia kata, maaflah, bapak kata bapak nak rehat, bapak tak mau terima tetamu. Tutup balik pintu. Jumpa bapaknya Rasulullah. Nabi tanya Fatimah, siapa tu? Entahlah bapak, saya tengok wajahnya seram-seram sejuk, jubahnya putih bersih, tidak ada tanda-tanda orang musafir, debu apa pun tak ada, tapi tengok wajahnya seram, saya tengok auranya lain macam. Siapa tu bapak? Nabi kata, izinkan dia masuk, kerana dialah pencabut segala kenikmatan, dialah penghapus segala nikmat, dialah malaikat maut. Bila dengar malaikat maut menggigil anaknya Fatimah, menangis anaknya Fatimah pun pergi buka pintu, masuk malaikat maut, duduk sebelah kiri Rasulullah. Dah sampai masa kenya, wahai malaikat, kata malaikat maut, ya Rasulullah, aku mencari setitis air untuk kau minum, sudah tiada, dah sampai masanya kau balik. Tuan-tuan, Fatimah menangis. Nabi bisik kepada Fatimah 2 kali bisikan. Bisikan pertama Nabi bisik kepada Fatimah, Fatimah menangis teresak-esak. Kali kedua Nabi bisik kepada Fatimah, Fatimah tersenyum. Maka para sahabat tanya, wahai Fatimah, kenapa kali pertama Nabi bisik engkau menangis, kali kedua Nabi bisik ke telinga engkau tersenyum? Fatimah kata, kali pertama bapak aku bisik, bapak aku kata, nak, bapak nak pergi dah, bapak nak pergi dah. Menangis anak dia, menangis anak dia. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi. Macam kita lah, orang tua kita kan biasa dia terlepas cakap, aku ni tak lama dah. Orang tua kita, aku ni pun tak lama dah nak mati dah. Tuan-tuan, itulah antara tanda-tandanya. Nabi pun kata, aku nak pergi dah. Menangis Fatimah. Cuba kalau kita, bapak kita kata macam tu, apa kita rasa? Kali kedua Nabi panggil Fatimah, Nabi bisik, Fatimah tersenyum. Kenapa? Kerana kata Fatimah, bapak aku kata, nak, selepas kematian bapak, selepas kewafatan bapak, dalam keluarga kita, engkaulah orang pertama yang akan menyusul. Lepas bapak meninggal, engkau pun akan ikut nak. Fatimah bila dengar, Fatimah senyum, tersenyum seronok. Tuan-tuan, ini berita kematian. Sepatutnya kalau kita dengar kita takut, tapi anak Nabi tersenyum. Cuba tuan-tuan, bapak kita kata, nak, lepas bapak meninggal ni kau ikut je. Tak maulah saya. Bapak-bapak lah, saya lambat lagi tu kita. Bapak ni pun dah buang terbiak agaknya. Tapi Fatimah bila bapak dia kata, nak, lepas bapak pergi kau ikut, engkau akan menyusul, Fatimah tersenyum seronok. Kenapa dia boleh tersenyum? Kenapa dia boleh seronok? Kerana inilah yang Nabi tanamkan dalam hati orang mukmin, untuk memandang kematian itu satu benda yang indah. Tuan-tuan, yakinlah, hanya dengan jalan kematian kita boleh bertemu kembali dengan Rasulullah. Anaknya Fatimah yakin hanya dengan jalan kematianlah saya boleh bersama semula dengan Rasulullah. Apa salahnya ada dalam hati tuan-tuan, hanya dengan kematianlah saya boleh jumpa balik arwah mak bapak saya. Selagi saya duduk kat dunia ni,
nak pegang tangan mereka, kulit mereka pun tak berpeluang dah. Bila nak pegang mereka? Lepas kematian. Hanya dengan kematianlah saya nak jumpa Nabi saya. Hanya dengan lepas kematianlah saya boleh tengok Nabi-Nabi yang lain, boleh jumpa saudara-saudara yang lain, boleh lihat oh macam ni rupa Nabi Muhammad, macam ni rupa Nabi Ibrahim, ininya handsome-nya Nabi Yusuf. Bila semua nak tengok tu? Lepas mati. Hanya dengan kematianlah kita boleh berjumpa balik dalam syurga, dan hanya dengan kematianlah kita boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang selama ini kita sebut-sebut nama dia. Bila nak jumpa semua tu? Lepas mati. Ini yang Nabi tanamkan dalam hati orang mukmin, supaya nampak mati ni indah, seronok. Nabi sebut, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Sesiapa yang suka nak jumpa Allah, Allah pun suka nak jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tak suka, benci nak jumpa Allah, Allah pun tak suka nak jumpa dia. Cuba tanya pada diri kita, suka ke tak suka nak jumpa Allah? Semua boleh kata suka. Sedia ke tak sedia? Entahlah Ustaz. Soal sedia ni entahlah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad, kena sedia. Maka malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah mula daripada hujung kaki. Bila mula memegang roh Rasulullah untuk dicabut nyawa daripada hujung kaki, Nabi terkejut. Nabi terkejut. Nabi kata, wahai malaikat, aku kan kekasih Allah, tak boleh perlahan lagi ke? Aku kan kekasih Allah, kenapa sakit sangat mati ni? Apa kata malaikat maut? Ya Rasulullah, inilah kaedah yang paling ringan, yang paling halus yang saya pernah cuba. Engkau seorang je, engkau lah paling ringan. Terkejut Nabi. Nabi kata, macam ni kau kata ringan? Kalau macam ni ringan sakaratul maut sehingga kan aku pun tak sanggup, aku pun tak larat, maka Nabi kata, aku minta biar seluruh kesakitan sakarat umat aku bagi kepada aku, jangan bagi pada umat. Ni Nabi, dia pun tak tahan seringan-ringan sakarat yang dikhususkan untuk Nabi. Nabi nak tambah lagi, janji jangan bagi umat rasa. Ni Rasulullah, kalau tuan-tuan boleh ke tengah sakit, minta tambah lagi sakit. Jangan kata sakaratul maut. Cuba tuan-tuan tengah sakit gigi, tengah sakit gigi, ya Allah macam ni rupanya sakit gigi ya. Kalau macam ni sakit gigi, aku minta biar seluruh kesakitan gigi rakyat Malaysia bagi pada saya. Tuan-tuan mau? Tak mau. Tuan-tuan tengah sakit gigi pun orang ajak berbual, ajak menyembang pun kita rasa menyampah. Janganlah ajak berbual, aku tengah tak ada mood lah, sakit gigi. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang sakit gigi pun nak bercakap pun rasa tak ada mood. Apatah lagi kita berangan, saya sebelum mati nanti kalau boleh saya nak habiskan ayat Quran, saya nak mengucap sepuas mungkin, kalau Allah izin dapat. Ini tengah sakit gigi, nak buka Quran pun rasa rimas. Aduh, nak baca pun tak boleh lah, gigi sakit, rasa berdenyut kepala ni. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi sakaratul maut. Nabi ketika sakarat, di sebelah Nabi, di sisi Nabi ada satu cawan, semangkuk air. Nabi sampai celupkan tangan Nabi dalam air sebab tak tahan sakitnya sakarat. Rasa sakit, rasa panas, rasa tak tahan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi kata pada malaikat, wahai malaikat maut, di mana sahabat aku Jibril? Mana malaikat Jibril? Kenapa dia tak datang? Di hari-hari terakhir aku akan pergi. Jibril ada di luar. Panggil dia. Jibril masuk, duduk sebelah kanan Rasulullah. Jibril menoleh ke arah lain, tak tengok Rasulullah, tak pandang wajah Nabi. Nabi tegur, wahai Jibril, kenapa kau tak tengok aku? Engkau marah ke? Kau tak suka aku ke? Aku nak pergi dah ni.
Kata malaikat, ya Rasulullah, aku tak sanggup melihat wajah kekasih Allah sedang mengerang kesakitan. Maka tuan-tuan, sebelum Nabi wafat, antara nasihat yang Nabi sebutkan, as-salah, as-salah, as-salah. Jaga solat, jaga solat, jaga solat. Yang ummati banyak Nabi sebut di mahsyar. Di mahsyar Nabi sebut ummati, mana umat aku, selamatkan umat aku. Tapi sebelum wafat Nabi sebut as-salah, as-salah. Jaga solat, jaga solat. Solat ini kunci penerimaan segala ibadah. Nabi kata amalan pertama yang Allah akan hisab di akhirat adalah solat. Kalau solatnya baik, semua akan jadi baik. Semua amalan Allah terima. Kalau solatnya Allah tak terima, semua jadi rosak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala letih sedekah, letih puasa, letih berinfak, tak semayang, tak jadi apa? Tak jadi apa mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, Ustaz, saya sedekah memang saya tak tinggal, tapi semayang saya tidak. Pula dah tuan-tuan. Ada pula satu artikel saya baca, dia orang terkenal lah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tegur, awak tak semayang tapi rajin sedekah. Dia rajin bersedekah, rajin berinfak sedekah, dan dia mengaku saya tak semayang, saya tak solat. Bila ditanya kenapa, saya tak semayang, saya tak solat, tetapi saya ada cara lain nak tambah pahala saya. Dengan cara saya banyak sedekah. Dia faham macam tu tuan. Dia faham macam tu, memang banyak sedekah, semayang tidak, dia mengaku. Kita ada cara masing-masing nak tambah pahala. Pula dah tuan-tuan. Jaga semayang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi rasa kematian, apatah lagi kita. Kita pun rasa kematian mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya kita ni sedia ke tak sedia mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tuan-tuan duduk kuliah ni ingat tentang kematian. Nabi kata tuan-tuan orang yang bijak. Sebab Nabi sebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang bijak, orang yang cerdik adalah orang yang suka muhasabah diri. Yang duduk depan saya ni semua tengah muhasabah diri, duk fikir tentang kematian. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang yang bijak. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat persiapan, buat amal untuk menghadapi kematian. Baru dikata orang bijak. Kalau hanya duduk muhasabah diri je, dengar ustaz cerita kematian, sakitnya mati, apa nak bawa, tetapi tak beramal, dia tak jadi. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena beramal. Kalau dia hanya fikir hanya kematian, ilmu kematian dia ada, amalnya tak ada, jadi orang nombor 2 Nabi kata wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh. Kata Nabi, man atba nafsahu hawaha, orang yang hidup suka ikut hawa nafsu, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Inilah orang yang lemah, orang yang bodoh. Kata Nabi, hidup suka ikut hawa nafsu. Apa yang dia rasa dia nak buat, dia buatlah. Dia rasa nak cakap, dia cakaplah. Dia rasa nak ambil harta orang, ambil lah. Dia rasa nak marah orang, dia marahlah. Ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang bodoh kata Nabi, orang yang hidup suka berangan-angan kepada Allah. Tuan-tuan, salah ke berangan-angan kepada Allah? Ustaz, salah ke berangan-angan pada Allah? Kita bukan berangan pada orang pun, pada Allah kan. Dengar macam baik, tapi tak boleh tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud orang yang suka berangan-angan kepada Allah? Orang yang bodoh kata Nabi, dia angan-angan mati sempat taubat, sedangkan taubat masih bertangguh. Ini orang yang bodoh, orang yang ajiz, yang lemah. Dia berangan-angan mati boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tetapi hidup lisan jauh daripada zikrullah.
Dia berangan-angan matinya husnul khatimah, matinya baik, tapi hidup amalannya banyak yang tak baik. Dia berangan-angan kuburnya nanti seluas mata memandang, dia angkat azab kubur. Sedangkan Nabi kata sesiapa yang baca surah Al-Mulk, dia angkat siksa kubur. Bacanya tidak, tak baca pun. Wa tamanna 'ala Allah. Kamu berangan-angan saja kepada Allah, tahu tidak buat. Ini orang yang lemah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia berangan-angan, dia bercita-cita, aku nanti mati nanti ramai datang sembahyang jenazah aku. Sebab saya tengok Pak Imam, ustaz-ustaz bila meninggal ramai datang solat jenazah dia. 2-3 van daripada madrasah tahfiz semua datang sembahyang jenazah dia. Oh, kalau nak macam tu jugalah. Aku pun nak macam tu lah. Dia nak macam tu jenazahnya nanti, tetapi hidup tak pernah pun tangannya menghulurkan sedikit bantuan kepada anak-anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz. Hidup bermasyarakat pun tidak, jiran pun tidak kenal, tapi dia punya angan-angan jenazahnya nanti ramai datang solat. Wa tamanna 'ala Allah, angan-angan saja kepada Allah. Dia berangan-angan di akhirat dia paling dekat dengan Rasulullah, sedangkan hidup Nabi pun tak kenal, selawat pada Nabi pun tidak. Wa tamanna 'ala Allah, angan-angan saja pada Allah. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita buat persiapan untuk menghadapi kematian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi berapa minit azan? Lagi 3 minit. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biasa azan dulu ke macam mana? Azan dulu, laluan untuk azan. Baik, 3 minit lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka hari ini apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua akan bertemu dengan malaikat maut. Tak ada siapa yang akan terlepas. Makhluk pertama, malaikat pertama yang kita diberi peluang untuk melihat, malaikat maut. Malaikat maut ni dia akan datang, dia akan cabut nyawa kita mengikut amalan kita rupanya. Rupanya akan menonjol mengikut amalan. Kalau kita orang soleh, wajahnya pun sedap mata memandang. Tapi kalau kita orang yang fasik, penuh dosa, malaikat maut akan muncul dengan rupa bentuk yang menakutkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seterusnya, Allah sebut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kamu. Apa yang kita buat pada hari ini di akhirat akan disempurnakan. Sekarang tak nampak apa yang kita buat, apa amalan kita buat hari ini tak nampak, yang nampak nanti di akhirat. Kalaulah di dunia dah nampak dah, sebut satu subhanallah turun RM50 atas sejadah, agak-agak takkan sebut satu je. Subhanallah turun lagi RM50, subhanallah subhanallah turun 100. Semua habis berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, banyak duit kerja pun tidak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amalan semua Allah akan nampakkan di akhirat, Allah sempurnakan di akhirat. Ada manusia balik ke akhirat hanya dengan satu amalan, punca dia masuk syurga. Ada juga manusia balik ke akhirat hanya dengan satu kesilapan, punca masuk neraka. Nabi sebut satu kisah wanita perempuan. Perempuan ini soleh, solehah, soleh untuk lelaki, solehah. Amalnya bagus, ibadatnya bagus perempuan. Cuma satu je silapnya, kata Nabi, dia ni bela kucing. Dia bela kucing. Bela kucing tak salah. Yang salahnya dia kurung kucing dia. Dia sibuk pergi masjid, sibuk pergi kuliah, kucingnya dia kurung, tak bagi makan sampai mati kucing dia. Di akhirat Nabi kata sebab itu je dia dicampakkan dalam neraka. Ada juga orang hanya dengan satu amalan punca masuk syurga. Boleh jadi dia cuma mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada jalan, masuk syurga. Okey, kita beri laluan untuk azan insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Bila balik di akhirat, barulah kita nampak yang mana benar, yang mana salah. Barulah kita nampak bahawa bezanya sekecil-kecil amalan, bagaimana ganjaran syurga yang Allah bagi. Ada orang bila duduk dalam syurga, dia tengok syurga orang ke atas besar, mewah. Dia kata kepada malaikat, wahai malaikat, apakah amalan orang syurga di atas ni sehingga kan syurganya begitu mewah, begitu besar? Maka malaikat kata, beza orang di atas dengan kamu, bezanya yang atas ni lebih satu subhanallah aja berbanding kamu. Lebih satu subhanallah saja mata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan amalan kita di akhirat. Pahala kita akan dihitung di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah kata, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Bila balik di akhirat, tuan-tuan dijauhkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Satu hari Nabi pernah dalam solat Rasulullah, Nabi baca satu doa. Nabi kata, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi baca satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan perhisapan yang mudah. Maka bila habis solat, Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal hisaban yasira? Apakah yang dimasukkan hisab yang paling mudah? Hisab ni tahu kan, dihitung amalan, ditimbang amalan, itulah hisab. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, hisab yang paling mudah adalah diambil buku catatan amalan kita. Tuan-tuan, kita ada buku catatan amalan. Diambil buku kita, diserahkan kepada Allah, Allah terus masukkan kita dalam syurga. Tak dibaca, masuk syurga. Ini hisab paling mudah, tak tanya banyak. Ini yang kita nak. Tetapi Nabi dia sambung sabda Rasulullah. Nabi kata, wahai Aisyah, ketahuilah bahawa sesiapa yang Allah buat keputusan untuk menghisap satu orang hamba, nescaya dia akan binasa. Kalau Allah buat keputusan, tuan-tuan, nak ambil buku kita ni, nak belik helaian demi helaian, agak-agak tak sangkut ke? Mesti sangkut. Kalaulah Allah buat keputusan nak belik, nak helai selai-selai, nak tanya soalan-soalan, nak tanya setiap helaian, nescaya mesti sangkut. Sebab tu mintalah pada Allah hisab yang mudah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, doa apa kita baca? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan perhisapan yang mudah. Kalau saya baca, ramai-ramai ikut, boleh insya-Allah. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Maksudnya apa dia? Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah, yang paling mudah. Mata Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh yang buruk, yang salah jangan disebut. Minta Allah tutup keaiban kita. Bukannya tak ada salah, bukannya tak ada silap, minta Allah tutup, Allah ampunkan. Mata Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ayat ni sebut, Allahumma shalli ala Muhammad. Mana dah tutup dah mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
kubur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hidup dunia ni kesenangannya sementara, cantiknya sementara. Mula-mula kahwin dulu, isteri tanya bang, ataupun suami tanya yang, kenapa pilih abang? Kerana abang hitam-hitam manis. Waktu muda-muda hitam-hitam manis, bila dah tua manisnya hilang, tinggalnya hitam saja. Contoh kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang beli baju baru, dia nak beli baju baru. Orang tukar lansir baru, dia nak tukar lansir baru. Sementara kecantikan dunia ini tipu daya. Saya tunjuk satu contoh, tuan-tuan. Ada satu orang, dia pakai jam yang mahal. Jam paling mahal sini apa ya? Saya tak tahu, tuan-tuan. Saya biasa beli kat Maidin je, murah lah. Rolex. Sebut pun tak betul, sebut macam golek, tuan-tuan. Rolex lah, tuan-tuan, harga berjuta jam. Ada jam harga berjuta. Pakai jam, contoh jam satu harga 1 juta. Pakai sebelah cantik, lawa, mahal. Cuba jam yang sama, harga yang sama, beli dua, pakai kanan, pakai kiri. Nampak cantik tak? Boleh lagi lah, walaupun nampak tak betul, tapi nampak okey lagi lah, Ustaz. Baik, jam yang sama, harga yang sama, 1 juta, 1 juta. Kanan pakai 3, 1, 2, 3. Kiri pakai 3, 1, 2, 3. Nampak cantik tak? Tak cantik dah. Tapi harga mahal kan? Mahal. Itulah kecantikan dunia. Tadi mula-mula kata cantik, dah pakai begitu tak lawa lah, tuan-tuan. Tu contoh tipu daya dunia. Mana cantiknya? Seluar yang mahal, contoh pakai seluar jin mahal lah. Pakai satu nampak cantik, cuba dia sarung 10 seluar tu, lipat lutut pun tak boleh. Nampak lawa tak? Tak lawa dah. Kopiah cantik, Pak Haji kopiah lawa. Beli 5, pakai 5 sekaligus sampai atas. Nampak lawa tak? Tak lawa dah, tuan-tuan. Hidup dunia ni sementara. Sedangkan antara pakaian dalam syurga berlapis-lapis, nampak lawa. Bukan satu lapisan, berpuluh-puluh lapisan pun nampak cantik lagi. Itu pakaian dalam syurga. Maka mata Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita buatlah persiapan untuk menghadapi kematian dengan kita banyakkan amal kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka itu saja yang boleh sampaikan kepada jemaah sekalian. InsyaAllah jumpa lagi di pertemuan akan datang. Itu baru mukadimah tentang rahsia kematian. Saya belum baca tajuk-tajuknya lagi. Akan datang kita akan mulakan daripada tajuk yang bab yang pertama sampailah kita khatam kitab ini, insya-Allah. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini Imam Qurtubi yang karang. Muka suratnya nak khatam sampai muka surat 1122. Muka surat ni tebal, ada 1122. Jadi saya jangka kita akan khatam kitab ni tahun 2090. Kalau sempatlah, mata Allah Subhanahu Wa Taala jemput datanglah. Mungkin kita buat makan-makan tahun tu 2090. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.